Antara paparan menarik hari ini. Lawyers of Liberty ingatkan polis mahkamah tolak keputusan notis himpunan bersih. Pindaan Perlembagaan Bersatu, cubaan takukan ahli parlimen sokong Anwar. Tiada permit untuk konsert di Kedah malam nisfu Syakban. Lawyers of Liberty mengingatkan bahawa Mahkamah Rayuan pada 2014 telah pun membatalkan peruntukan dalam Akta Perhimpunan Aman 2012 yang mensyaratkan bersih supaya memberi notis awal kepada polis. Kumpulan itu berkata amaran oleh Ketua Polis Kuala Lumpur, Alauddin Abdul Majid, agar orang ramai tidak menyertai perarakan bersih ke Parlimen menunjukkan kejahilan yang serius terhadap peruntukan PAA dan Perlembagaan Persekutuan. Menurut pengarah LFL, Syed Malik, bahawa keputusan merayuan Nik Nazmi Nik Ahmad lawan pendakwaan 2014, Mahkamah Rayuan memutuskan Seksyen 9-5 PAA sebagai tidak berperlembagaan. Penghakiman itu masih kekal kerana ia ditolak oleh Mahkamah Persekutuan walaupun dalam kes pendakwa raya lawan R. Yunis Warren pada 2015, Mahkamah Rayuan berasingat mengekalkan kesahihan peruntukan itu. Katanya Mahkamah 2015 tidak boleh menolak keputusan awal kerana kedua-dua mahkamah adalah sama taraf. Hanya Mahkamah Persekutuan yang merupakan mahkamah tertinggi yang boleh menolak keputusan Nik Nazmi. Ini tidak pernah berlaku dan keputusan itu kekal sah dan boleh dikuatkuasakan sehingga kini. Adalah mengerikan bahawa di bawah kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, polis bertindak keras terhadap Perhimpunan Bersih. Menteri Dalam Negeri sendiri adalah daripada gabungan PH. PH berjaya berkuasa juga melalui banyak perhimpunan besar-besaran bersih yang berjaya. Pemimpin PH juga turun dan berarak bersama bersih di jalanan apabila kerajaan BN ketika itu mengisytiharkan Perhimpunan Bersih sebagai tidak sah atau haram. Sekarang apabila berkuasa, kerajaan pimpinan PH melakukan perkara yang sama. Ini adalah tingkah laku seperti Judas dan gabungan PH. Program itu menggambar kegagalan memberi notis tidak menyebabkan perhimpunan itu menyalahi undang-undang kerana konsep perhimpunan haram hanya wujud di bawah peruntukan yang dimansuhkan mengenai perhimpunan awam dalam Akta Polis 1967. Katanya pelanggaran mana-mana peruntukan PAA 2012 tidak menyebabkan sebarang perhimpunan menyalahi undang-undang. Oleh itu, tiada asas untuk Ketua Polis memberi amaran kepada orang ramai daripada menghadiri perhimpunan itu. Dia juga menggesa kerajaan menghentikan semua penguatkuasaan Seksyen 9-5 PAA mengikut keputusan mahkamah dalam kes Nik Nazmi. Nik Nazmi kini adalah Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, manakala Yunis Warren pula adalah Ahli Parlimen Segamat. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Zulkifli Hanafi, yang kini menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha bersatu untuk meminda perlembagaan adalah cubaan untuk menakut-nakutkan 6 ahli parlimennya yang berpaling tada. Zulkifli berkata tindakan sama turut menyasarkan wakil rakyat bersatu lain yang sedang merancang untuk mengikut jejak langkah sama. Katanya apa yang dilakukan ini sebahagian daripada agenda untuk menakut-nakutkan dan menyekat mereka yang berkira-kira untuk mengubah sokongan. Bersatu dijadual meminda perlembagaan semasa Perhimpunan Agung Khas parti itu pada 2 Mac. Ini susulan selepas 6 ahli parlimen bersatu berpaling tada dan menyatakan sokongan kepada Anwar tanpa meninggalkan parti demi mengelak daripada undang-undang anti lompat diguna pakai ke atas mereka. Antara Zulkifli, mereka yang lain adalah Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal Bukit Gantang, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Muhammad Azizi Abu Naim Gul Musang, Zahiri Kecik Jelik dan Suhaili Abdul Rahman Labuan. Pada 26 Januari, Syed Abu Hussein mendakwa kira-kira 10 lagi ahli parlimen bersatu yang lain dijangka mengisytiharkan sokongan mereka kepada Anwar. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin pada 29 Januari berkata pihaknya bersetuju untuk meminda perkara 10 perlembagaan parti bagi memastikan semua wakil rakyat mematuhi ketetapan yang diambil parti. Zulkifli menegaskan pindaan itu yang didakwa bakal menjejaskan status dirinya dan 5 ahli parlimen lain tidak terpakai kepada mereka. Bagaimanapun, katanya butirannya akan diserahkan kepada Peguam untuk diuruskan. Katanya perlembagaan yang nak diubah pada 2 Mac ini sepatutnya babitkan yang ke depan dan yang ke belakang sudah berlaku sepatutnya tidak terikat mengikut keadaan. Mereka mungkin boleh ubah apa-apa yang mereka mahu, tetapi akhirnya Jabatan Pendaftaran Pertubuhan akan menetapkan sama ada pindaan tersebut boleh diterima atau boleh dilakukan. Agensi di bawah pentadbiran kerajaan negeri tidak pernah memberikan permit atau kelulusan untuk penganjuran konsert di Taman Jubli Emas pada malam nisfu Syakban. Sehubungan itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Negeri, Mansur Zakaria berkata, kerajaan negeri akan memanggil penganjur untuk mendapatkan penjelasan sebelum memutuskan tindakan susulan mengikut undang-undang. Mengulas lanjut, katanya memang terdapat permohonan dikemukakan kepada kerajaan negeri, namun ia tidak dinyatakan mengenai cadangan konsert atau pertunjukan pentas seperti yang tular di media sosial. Katanya kerajaan negeri mengambil maklum perkara itu melibatkan konsert di Taman Jubli Emas di Alustar pada malam 24 Februari. Penganjur memohon untuk mengadakan karnival jualan dan acara-acara yang dibenarkan mengikut garis panduan kerajaan negeri sahaja dan itulah yang diluluskan. Justru penganjur konsert adalah tanpa kebenaran mana-mana agensi kerajaan negeri dan ini adalah satu pelanggaran syarat yang sangat serius oleh penganjur.
Mansur berkata mana-mana pihak yang melanggar syarat setelah diberikan kelulusan untuk menganjurkan sesuatu acara akan disenari hitam daripada terbabit apa jua program di negeri ini pada masa akan datang. Terdahulu tulah video berdurasi 22 saat memaparkan aksi penonton melompat dan menari ketika persembahan konsert di Taman Jubilee Emas sehingga mengundang kritikan berikutan diadakan pada malam nisfu Syakban. Pada 3 Oktober 2022, media melaporkan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mengumumkan sebarang penganjuran aktiviti konsert hiburan yang mencetuskan kelakuan luar tata susila dalam kalangan pengunjung tidak dibenarkan di seluruh Kedah berkuat kuasa serta-merta. Ia susulan rakaman video persembahan kumpulan muzik di atas pentas dihadiri anak muda sambil melakukan pelbagai aksi. Antaranya menari di Balai Seni Alustar yang mengundang perasaan kurang senang orang ramai. Susulan diadakan tidak jauh dari Masjid Zahir. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.